Daripada mereka pergi ke institusi latihan ini, belajar sampai 3-4 tahun untuk dapat sijil kemahiran, lebih baik dia habis sekolah, dia kerja terus. Dia kerja dekat syarikat ajar dia, syarikat latih dia, bayar gaji dia lebih kurang RM2,000 sebulan. Jadi sebab itu, satu persatu dalam 1-2 minggu ni saudara-saudari tengok, dia tanya, ni nak masuk pilihan raya ke? Umum macam-macam ni. Dalam 2-3 minggu ni umum semua. Ya lah, macam saya cerita, bahlul dia orang. Kita ambil masa 6 bulan untuk susun semua. Dah susun semua, barukah kita lancar satu. Kerana setiap satu ni bukan umum, dia dah jadi. Contoh semalam, bila saya lancarkan satu program untuk anak-anak lepasan sekolah, nama Academy in Industry. Dia bukannya kami nak buat, memang sedang berlaku, saudara-saudara. Kita tengok contohnya yang anak-anak Melayu. Ada satu masalah di kalangan lepasan sekolah Melayu. Hanya 30% daripada anak-anak lepasan sekolah Melayu, banyaknya di negeri-negeri yang tak ditadbir oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional lah. Hanya 30% je anak-anak lepasan SPM, anak-anak Melayu ni yang melanjutkan pelajaran lepas sekolah. 70% tidak ada peluang. 70% lepas sekolah kena pandai-pandai sendiri. Mak ayah ni dah teruk ni kena kerja. Habis sekolah, yang anak tu pula dia tak ada kerja. Sebab dia paling tinggi, dia pergi sampai SPM. Jadi kita nak buat apa? Sebelum ini kerajaan sediakan suruh pergi kepada TVET, institusi latihan teknikal. Macam-macam ada. Masalahnya budak-budak kita tak nak pergi. Makin lama makin kurang, dia tak nak pergi. Saya nak marah kat dia orang pun tak guna. Sebab kita tahu anak muda sekarang, dia rasa lebih baik bekerja daripada dia pergi belajar. Sebab dia kata kalau saya pergi belajar pun 3-4 tahun, kena ambil pinjaman PTPN ke PTPK. Tabung, Perbadanan Tabung Kemahiran. Kena ambil semua ni. Kalau keluar-keluar tak dapat kerja, siapa nak bayar? Betul juga dia kata. Jadi sebab itu kebelakangan ini kita tengok makin ramai anak-anak Melayu habis SPM, dia habis kat situ je. Dia tak nak pergi mana-mana dah. Dan ini akan jadi kesan yang besar kepada negara, kepada keluarga, kepada masyarakat. Dia buat apa selama ni 33 bulan? Bukan benda ni baru berlaku. Benda ni daripada dulu pun. Memang dah ada. Tapi Haji Hadi, pernah tak dengar Haji Hadi cerita pasal benda ini? Saya kalau dia cerita, saya tak marah. Kalaulah Sanusi cerita pasal mana nak tolong anak orang miskin, baguslah. Tak ada modal untuk saya nak marah dia. Masalah dia bila dia naik pentas ceramah, cerita dia pasal kebencian. Cerita dia biadab dengan orang. Soal masalah utama orang Melayu, dia tak sentuh langsung. Masalahnya yang muda-muda ni apa nak jadi lepas ini. Sebab itu 3-4 bulan dah kita dah usahakan, kita mengambil jalan begini. Mengambil kira bahawa anak-anak muda sekarang, mereka tak nak melanjutkan pelajaran, dia nak kerja terus. Dan pada masa yang sama, kilang-kilang dan juga syarikat-syarikat kita sebenarnya memerlukan pekerja tempatan. Sebab dia tak cukup pekerja. Dia nak ambil pekerja asing, sekarang makin mahal. Sebab dia kena bayar gaji yang sama dengan pekerja tempatan. Sebab ada gaji minima. Tak boleh dah bayar pekerja asing lebih murah daripada gaji minima. Gaji minima RM1,500 bulan. Campur visa, campur semua tu, gaji yang perlu dibayar kepada pekerja asing ialah lebih kurang RM2,000 sebulan pun. Jadi lebih baik gaji anak-anak tempatan kita daripada duk ambil pekerja asing. Masalahnya ialah tak cukup anak-anak tempatan nak kerja. Bila tanya anak tempatan, satu, kebanyakan mereka ini duduk di pantai timur. Itu yang dulu salah satu daripada program Kerajaan Negeri Terengganu PAS ialah menyewa bas untuk menghantar anak-anak muda mereka cari kerja kat Selangor. Sebab banyak di sebelah sana. Jadi kita faham juga nak suruh dia datang pun payah. Sebab dia anak orang susah. Dia nak cari rumah, dia nak bayar deposit rumah, semua mahal. Mak ayah dia tak ada duit nak bayar.
Sebab itu kita usahakan satu program. Kita peruntukkan untuk tahun ini terlebih dahulu 40 juta. Tahun depan 70 juta, dia akan terus naik-naik. Kita buat begini. Daripada mereka pergi ke institusi latihan ini, belajar sampai 3-4 tahun untuk dapat sijil kemahiran, lebih baik dia habis sekolah, dia kerja terus. Dia kerja dekat syarikat ajar dia, syarikat latih dia, bayar gaji dia lebih kurang RM2,000 sebulan. Untuk memudahkan lagi dia, kita bayar supaya dia ada allowance perpindahan. Supaya dia sewa rumah, dia duduk kongsi sama dia. Kerajaan dan swasta susun. Kita cari, kamu 5 orang daripada kampung ini datang duduk kat rumah macam ni. Setiap seorang allowance perpindahan RM1,500. Kamu boleh bayar semua, kamu kerja, aku latih kamu. Baik, orang PAS ni walaupun mesti kata, alah apa susah sangat, dulu kan dah buat, apa yang barunya? Dulu tak boleh macam tu, saudara-saudari. Sebab sebelum Academy in Industry yang kita lancarkan ini, syarikat-syarikat swasta tidak dibenarkan untuk mensijilkan anak-anak ini. Jadi dia kerja hebat macam mana pun 3-4 tahun, dia tetap tidak ada kelulusan. Dia hanya SPM. Sebab itu dia kata tak nak lah, buat apa? Tapi kalau nak pergi kepada institusi TVET, dia pun tak nak. Jadi kita pun ambil jalan seperti mana yang dibuat di negara seperti Jerman. Kita pastikan bahawa syarikat-syarikat yang nak menyertai skim ini, mereka tampil ke hadapan jabatan kerajaan, iaitu Jabatan Pembangunan Kemahiran. Mereka akan audit setiap syarikat ini, tengok latihan macam mana, mesin macam mana, temu ramah dan uji pelatih-pelatih, tengok segala keperluan. Kalau mereka memenuhi keperluan untuk mensijilkan, layak untuk bagi sijil, maka kita sekarang pindahkan kuasa itu kepada syarikat-syarikat swasta ini untuk mereka mensijilkan anak-anak kita supaya dia kerja, dapat gaji RM2,000 tiap-tiap bulan dan lepas 18 bulan dia ada sijil kemahiran. Bila dia dah ada sijil kemahiran, dia kerja lagi, dia boleh disijilkan kepada diploma pula. Dan bila dia kerja lagi, lepas itu baru kita boleh angkat dia, sijilkan dia pula menjadi ijazah. Jadi bayangkan, yang ini ada orang muka dah berkerut dah. Sebab masa kami duk susun, kami dah buat test, 10 syarikat pertama, 100 orang yang pertama dah buat ni, lama-lama ada soalan ini. Jadi dia kata, macam itu baik tak payah pergi universiti. Memang betul lah. Untuk mereka yang tak nak pergi universiti, ada jalan baru. Kerana kalau pergi universiti, dia pergi ambil PTPTN 6 tahun, umur 24, sibuk cari kerja, dapat gaji RM2,000 lebih. Dia kata, tak berbaloi ya. Sebab kalau dia ambil jalan ini, jalan TVET yang kerajaan buat ini, dia mula kerja umur 18 tahun. Gaji dalam RM2,000 sebulan. Lepas 18 bulan, dia disijilkan. Gaji masa itu dah naik RM2,300. Kemudian daripada itu dia naik diploma RM3,000. Maksudnya umur dia awal 20-an, dia dah boleh dapat gaji lebih banyak daripada gaji Sanusi masa dia umur 20-an. Sebab dia lebih berkemahiran, dah ada diploma, semua dah ada pengalaman kerja. Jadi saudara-saudari, benda ni penting. Sekarang sasaran kita sampai akhir tahun, kita berbaki 5 bulan ini, kita yakin kita boleh latih dan ambil anak-anak lepasan sekolah seramai 20,000 orang. Sebab dah ada 200 syarikat yang telah ditauliahkan sebagai berkelayakan untuk mensijilkan anak-anak lepasan sekolah. Dan mereka ini semua syarikat-syarikat besar. DRB, Highcom, CTRM, syarikat elektronik antarabangsa semua.